Hari ini kita masuk pelajaran baru Suratun Nisa. Suratun Nisa. Buku tu boleh letak nama ya. Kalau tercicir dapat tulis siapa nama ya. Masing-masing letak nama. Suratun Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Dah sedia dah? Baik kan, kita mulakan. Terjemah dulu ya. Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Yang Maha Pemurah. Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Ayat 1 ya, Suratun Nisa. Ya ayyuha, wahai. An-nas, manusia. Ittaqu, Ittaqu, bertakwalah olehmu. Rabbakum, kepada Tuhan kamu. Allazi, yang khalaqakum, telah menciptakan ia akan kamu. Min nafsin, daripada diri. Wahidatin, yang satu. Wa khalaqa, dan telah menciptakan ia minha, daripadanya, zaujaha, akan pasangannya. Wabatha, dan telah membiakkan ia
dan telah membiakkan ia. Min huma, daripada keduanya, rijalan, laki-laki, katsira, yang banyak. Wa nisaa, dan perempuan-perempuan. Wattaqullaha, dan bertakwalah olehmu kepada Allah. Dan bertakwalah olehmu kepada Allah, allazi, yang tasaalun, kamu saling meminta. Bihi, dengan namanya. Nama tu bracket. Dengan namanya. Wal arham, dan memelihara kekeluargaan. Memelihara tu bracket ya. Dan memelihara kekeluargaan. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah ia, alaikum, atas kamu, raqibah, yang mengawasi. Baik, ulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah ya. Sama lagi, wa'atu, dan berikanlah olehmu al-yatama, akan anak-anak yatim, amwalahum, akan harta-harta mereka, wala tatabaddalu, dan jangan kamu tukarkan al-khabis, yang buruk, bit-thayyib, dengan yang baik. Wala ta'kulu, dan jangan kamu makan amwalahum, akan harta-harta mereka,
Amwal tu jamak mal. Ila kepada amwalikum harta-harta kamu. Innahu sesungguhnya ia kana adalah ia huban dosa kabiro yang amat besar. Baik, ulang semula. Dan berikanlah olehmu ya. Baik. Semak semula. Suratun Nisa. Suratun Nisa, Nisa ni maknanya apa? Perempuan. Ya, imro'ah. Imro'ah juga makna perempuan. Ya. Nisa itu jamak. Ya. Jadi An-Nisa ini ya, jamak untuk wanita. Kadang disebut sebagai surah wanita-wanita. Ya, surah perempuan-perempuan. Ya. Dalam Quran, ya, salah satu surah paling memuliakan perempuan, ya, dinamakan Suratun Nisa. Ada Suratul Rijal, surah laki-laki. Tak ada, ya. Tapi ada Suratul Nisa, ya. Ya begitu, ya mulianya. Ya, agama Allah Ta'ala ini memuliakan perempuan-perempuan. Ya. Beberapa kurun, beberapa abad perempuan ini tidak dapat kemuliaan di muka bumi. Ya. Dan tidak ada bahagian atau pembahagian pusaka zaman jahiliah untuk orang perempuan. Dan tidak ada hak apapun kepada perempuan. Jadi, ya, begitu rendah ya, martabat perempuan masa itu, zaman jahiliah. Ya, bila datangnya Islam, maka ya, perempuan telah dimuliakan. Sehingga ada pembahagian pusaka ya, atau ya, pembahagian daripada ya, harta sepencarian ya, bersama dengan suaminya. Dan dia ada hak warisan seandainya dia kematian suami ataupun keluarga. Jadi ini ya, kemuliaan bagi perempuan. Tapi ya, zaman moden ini juga kita boleh dengar ada perempuan tak puas hati dengan Quran. Ya, masih kata lelaki juga lebih. Ya, harta pusaka lelaki lebih. Ya, perempuan dapat sikit. Ya. Dan banyak-banyak hal ya, hanya kepada lelaki, tak kepada perempuan. Ya. Contohnya ya, ya, dalam urusan ya, ikatan perkahwinan ataupun talak ya, dimiliki oleh lelaki, bukan perempuan. Jadi disitulah ada setengah wanita ini dia tidak berpuas hati dengan hukum Al-Quran. Jadi dia nak menyamaratakan antara lelaki dengan perempuan. Ya. Kalau orang perempuan dibagi kuasa talak, macam mana? Ya. Banyak lelaki jadi duda-duda lah jawabnya. Ya. Kena talak dah. Ya. Balik lewat dah kena talak dah. Ya. Ya. Jadi ya, banyak penuh surau masjid, orang lepak kena talak semua. Ya.
lelaki lepak kat surau, kat masjid, ya. Dah kena talak dah, ya. Tapi itulah Allah Ta'ala memberikan kuasa talak tu pada orang lelaki, ya. Mungkin tahap kesabaran tu ia masih kuat lagi pada orang lelaki daripada orang perempuan, ya. Jadi, ya, dalam hal pusaka juga perempuan diberikan bahagian. Daripada zaman jahiliyah langsung tak ada bahagian. Sebab tu kita yang beriman ni, keputusan Allah tu adalah keputusan muktamad daripadanya. Dan kita sami'na wa ata'na, itu orang beriman. Kalimah dia kami dengar, kami taat. Ya, ini orang yang melawan ni, ya, orang yang tak berpuas hati. Dia lawan Tuhan. Bukan lawan manusia, dia lawan Tuhan. Lawan hukum Tuhan. Ya, orang macam ini dianggap sebagai kufur, tapi dia tak mengaku dirinya kufur, ya. Tapi di sisi Allah dia sudah kufur, ya, sebab dia sudah melawan, ya, hukum Allah Ta'ala, ya. Jadi, ya, beruntunglah sebenarnya setelah adanya Islam tadi, ya, perempuan itu telah dimuliakan, ya, daripada zaman jahiliyah yang tidak ada erti dan tidak ada, ya, apa-apa pun yang boleh dipusakai oleh seorang wanita. Baik, ya, kita lihat ini semula, ya, Suratun Nisa yang banyak berkaitan dengan hukum hakam, ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, surah An-Nisa ini surah turun di Madinah, ya. Dan dia mempunyai 176 ayat, ya. Turunnya sesudah surah Muntahinah, ya. Muntahinah ni surah dah juzuk 29 sana, ya, Muntahinah, yang mana ini dikatakan perempuan yang diuji, ya, maknanya. Ya ayuhan nas, ya, wahai manusia. Manusia pada asalnya ialah manusia yang berada di Mekah. Pada asal insan manusia, ya, yang berada di Mekah. Ittaqu rabbakum, ya, bertakwalah olehmu kepada Tuhan kamu. Takwa dengan arti maksud ialah takut kepada azabnya. Dan, ya, bila takut kepada azabnya, ya, hendaklah berlaku taat kepadanya, ya. Bertakwalah olehmu kepada Tuhan kamu. Allazi khalaqakum, yang telah menciptakan ia akan kamu, min nafsin wahidah, daripada diri yang satu. Diri yang satu siapa? Adam, ya. Allah ciptakan daripada diri yang satu, iaitu Adam, ya. Wa khalaqa, dan telah menciptakan ia, minha, daripadanya, zaujaha, akan pasangannya, ya. Adam tidak ditinggalkan seorang diri, lalu ya Allah berikan pasangannya, yaitu yang terkenal dengan namanya Hawa, ya. Hawa itulah pasangan, ya, kepada, ya, Nabi Adam. Hawa itu ejaan Hawaya, ya. Kalau ha besar, kalau ha simpul, Hawa tu ni hawa nafsu. Jadi ha, ya, ha pedas, Hawa, ya. Hawaya, ya. Itu Hawa, ya. Tapi mikot Arabnya bukan Hawaya, Hawa alif hamzah. Kalau kita punya ejaan Rumi biasa, Jawi kita Hawaya saja kadang Hawa, ya. Tapi ejaan Arabnya ha waw alif hamzah, Hawa, ya. Kalau hawa nafsu ejaannya ha simpul tu, ya, ha simpul, ya. Akan pasangannya. Itu yang dipertikaikan, ya, tentang ciptaan Hawa ni. Diciptakan daripada tulang rusuk atau daripada tanah, ya. Dalam hadis Nabi SAW menerangkan, kata innal mar'ata
khuliqat min dhila. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan daripada tulang rusuk. Wa inna awajah syai' min dhila a'lahu. Dan sesungguhnya yang paling bengkok tulang rusuk itu ialah yang paling atas. Ya. Sebab itu Nabi sifatkan perempuan ni sifatnya bengkok. Ya, bukan saya. Nabi sifatkan perempuannya sifatnya bengkok seperti tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok sekali ialah atas sekali. Dan kata Nabi, jika engkau nak kasari dia, maka ia akan jadi patah. Patah, bila patah, peras perempuan ni habis. Tak boleh nak diluruskan balik. Bila dikasari, ia akan jadi patah. Sebab itu Nabi katakan, istausu bin nisa'i khair, sentiasa berwasiat, berpesan-pesan dengan wanita, dengan pesan-pesanan yang baik. Ya, tu maknanya bila dah sekali dia patah, dia habis. Ya, macam tu. Sebab itu Nabi berpesan demikian. Ya. Jadi, ya, persoalannya, adakah ya betul-betul seorang perempuan tu diciptakan daripada tulang rusuk? Sebab hadis lain juga menerangkan bukan menyebut daripada tulang rusuk, tapi kadila, seperti tulang rusuk. Ya. Jadi nak menunjukkan bahawa kadila tu seperti tulang rusuk, mana sifat perempuan itu, ya, sifatnya bengkok. Bila tidak diberi pesanan, tidak beri nasihat, dia tetap akan terus bengkok. Sebab sifat asal macam tu. Sebab itu sentiasa suruh memberi banyak pesanan kepada wanita dengan pesanan yang baik. Jika kamu kasari, kerasi, dia akan patah. Bila patah, habislah. Ya, tidak akan menerima lagi pesanan. Jadi, ya, kalau kita gambarkan seperti tulang rusuk, mungkin munasabah juga. Jadi artinya lelaki ataupun perempuan tu maknanya diciptakan juga daripada tanah. Ya, sebab itu hakikatnya lelaki perempuan kehidupannya mesti perlukan zat-zat yang datang daripada tanah. Ya. Kita punya makanan banyak tumbuhan-tumbuhan daripada tanah yang mengambil zat-zat tanah. Ya. Boleh tak kita, ya, hidup kita sedut asap ya? Kenyang tak kita? Ya. Tak kenyang, tapi jin boleh kenyang. Dia sebut sedut uap tu, dia boleh kenyang. Sebab sesuai dengan ciptaannya, dia diciptakan daripada api. Ya. Jadi dia perlukan kepada zat-zat tanah. Zat-zat apa? Zat-zat api. Contohnya uap tadi. Ya. Daripada uap. Ya. Tu zat. Dia sedut uap. Ya. Uap ni tengok uap dia, bukan semua uap tu. Ya. Kapal uap pun dia takkan sedut. Ya. Yang dia sedut uap tadi, contohnya saya kata najis yang baru jatuh. Najis binatang tu baru jatuh, uap dia sedut, dia boleh kenyang. Ya. Tulang-tulang yang baru disembelih tu, ya, tulang-tulang, uap tulang tu, dia uapnya tu, dia sedut, dia dah boleh kenyang. Ya. Ada dalam kereta. Tak apa kemudian. Itu maknanya sebab, ya, jin diciptakan daripada apa? Api. Manusia diciptakan daripada tanah. Itu beza dia. Ya. Kalau jin makan nasi, tu tipu lah tu. Ya. Jin tak makan nasi. Ya. Jin makan ayam goreng, tu tak ada. Ya. Ya. Jin makan pulut kuning. Ya, ayam golek. Ya. Letak kat makam-makam tu pulut kuning dengan ayam golek. Ya, nak bagi siapa tu? Ya. Ya.
Siapa jaga makam tu yang dia ambil. Ya? Dia yang makan. Ya? Ini kita kena tipu. Ya? Dia punya makanan ialah makanan jenis uap. Dia boleh kenyang. Sebab itu, ya, colok-colok yang direka tu adalah asap yang boleh dia makan. Bukan sebarang colok tu. Colok tu direka tu mesti ada dia punya ramuan taik binatang. Ya. Bila dia hidup tu dia boleh makan. Ya, bukan semua asap dia makan. Ya. Dia hidup asap kereta dia batuk-batuk. Ya. Ya. Sakit paru-paru dia. Ya. Bukan semua, ya, bukan semua asap. Sebab itu kemenyan tu dia suka. Ya, asap kemenyan. Sebab itu orang dulu, ya, dia nak panggil jin, dia nak seru jin, dia mesti bakar kemenyan. Ya, jadi kemenyan tu dia suka, kesukaan dia. Ya, bukan semua asap. Sebab itu saya katakan tadi, colok-colok tu diciptakan tu ilhamnya ialah ilham daripada syaitan, macam mana dia ilham daripada jin, macam mana nak buat. Bila dibuat, manusia dia dibagi, ya, ilham, atau bisikan daripada jin tadi, dia pun buat, manusia buat. Bila buat, untuk makanan siapa? Makanan dia. Manusia jadi suruhan. Ya. Obat nyamuk dia tak nak, walaupun dia berasap. Ya. Ya. Tapi colok dia nak. Ya. Itu dia bezanya. Jadi artinya lelaki dan perempuan dalam segi ciptaan tu sama, maknanya diciptakan daripada tanah, berasal daripada tanah, hanya sifatnya adalah seperti tulang rusuk yang bengkok. Ya. Ini Nabi sendiri yang memberitahu kepada kita macam tu. Ya. Tapi dalam kelas ni insya-Allah tak bingkuk. Ya. Ya. Yang masuk kelas ni insya-Allah tak bingkuk. Ya. Baik, kemudian sambungan lagi. Wabasa min humari jalan kasiron wanisaah, dan telah membiakkan ia daripada keduanya, daripada Adam dan Hawa tadi, rijalan, laki-laki, kasiron yang banyak, wanisaan, dan perempuan-perempuan. Ya. Daripada mula zaman Nabi Adam tadi, maka tersebarlah, ya, umat ini. Tahu berapa orang anak Nabi Adam? Ya, 40 orang. Ya, 20 lelaki, 20 perempuan. Ya. Mana ibu-ibu yang paling terror dengan Hawa? Ya. Hawa melahirkan berapa orang? 40 orang. Setiap lahir kembar. Itu mana Allah punya adil tu. Ya, Allah Maha mengetahui, diciptakan, ya, lahir ada lelaki perempuan, lelaki perempuan. Sebab itu sekarang pun kalau nak ikut kelahiran Allah yang Maha mengetahui, kadang keluarga tu semua anaknya perempuan. Ada satu keluarga semua anak lelaki. Keadilan tu kita tak tahu, Allah yang lebih mengetahui sana sini. Ya. Sebenarnya sama. Ya. Tinggal lagi, ya, kadang jumlah tu perempuan lebih daripada lelaki, ya, adalah punca-punca, ya, daripada, ya, manusia itu sendiri. Contohnya orang lelaki banyak yang dah mati, ya, dalam peperangan, tak perang pun mati kerana dadah, ya, masuk pusat terlampau banyak lelaki, ya, kan. Jadi tak ada orang lelaki kat luar dah, ya, banyak kat pusat. Yang lelaki ke yang perempuan tukar jantina? Yang lelaki pula tukar jantina, dah tak ada lelaki lagi dah. Ya. Macam itulah. Ya. Nak ikut keadilan memang adil lah. Contohnya macam ada Hawa tadi melahirkan laki perempuan kembar semua. Ya. Itu keadilannya. Ya. Baik. Wattaqullaha allazi tasaalun, dan bertakwalah olehmu kepada Allah yang kamu saling meminta-minta bihi dengannya. Ya, kamu saling meminta-minta kepada Allah Taala. Ya.
mohon kepada Allah, ya, minta petunjuk daripada Allah, ya, wal arham, ya, dan juga mana tadi wal arham, dan juga memelihara keluarga, ya. Dan ya, kamu juga meminta-minta untuk, ya, ada keluarga, ya, sebagaimana orang lain ada keluarga. Ya, ada juga orang yang membaca wal arhami. Ya, ada setengah qiraat dia baca wal arhami, bukan arhama, ya. Jadi di situ juga tidak dikatakan salah, ya, sebab mereka ini adalah, ya, bacaan atau qiraat, ya. Kalau arhami maknanya dengan mana silaturahim, ya, jadi supaya tidak memutuskan silaturahim. Kalau arhami ini, ya. Jadi kalau arham ini maknanya kekeluargaan, ya. Nah, jadi kalau seandainya ada qiraat tadi membaca akhir dengan wal arhami, itu maknanya ialah silaturahim, ya. Innallaha kana alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah adalah ia atas kamu raqibah, yang mengawasi. Apa yang dimaksud mengawasi? Mengawasi amal, ya, amal perbuatan kamu, dan akan dibalas oleh Allah Ta'ala, ya. Biasanya dalam akad nikah, ya, imam akan membaca khutbah, dia tidak akan tinggalkan, ya, ayat pertama ini, ya, ayat pertama ini. Sebab, ya, Nabi sendiri pun bila baca khutbah nikah, dia akan bacakan surah ini, ayat pertama ini, ya. Inilah asal usul, ya, manusia dan perkembangan manusia, ya. Sebab itu dalam khutbah nikah dibaca ayat ini, ya. Baik, cuba kita semak semula, ya. Ingin nak diterangkan di sini dalam segi tata bahasa yang kita selalu, ya, tak dapat nak meletakkan kedudukan, ya, akan ataupun oleh, ya. Jadi di sini kalau kita nak tahu dia akan ataupun oleh, kita mesti nak kenal fi'il, ya. Lepas fi'il itulah datangnya, ya, akan ataupun oleh. Kalau oleh tu maknanya pembuat, kalau akan tu makna kena buat, disebut sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih tu makna kena buat, ya. Contoh ayat awal ni, ittaqu, bertakwalah olehmu, atau takutlah olehmu. Dalam makna lain kadang disebut takutlah olehmu. Jadi yang olehmu, mu tu, ya, mu tu, atau olehmu, kan ada oleh, kan. Jadi mu tu kamu, itu makna pembuat dia, ya. Itu pembuatnya. Jadi yang kena buat, dia takut kepada siapa? Robba. Sebab itu robba tu dari atas. Sebab itu dalam menterjemahkan harfiah ni, dan takutlah olehmu atau bertakwalah olehmu kepada Tuhan kamu. Kepada ataupun akan tu, itu namanya maf'ul bih. Jadi maf'ul bih namanya. Maf'ul bih ni mana kena buat, ya. Kita nak kenal dia, mesti kita nak tahu fi'il. Ada fi'il, dia datangnya mesti ada fi'il. Tak ada fi'il, tak boleh letak sebarangan akan, ya. Atau di sini sesuai kepada lah. Dan apa ni, wahai manusia, bertakwalah olehmu kepada Tuhan kamu. Sesuailah kepada, ya. Kalau sesuaikan akan, ya. Tengok depannya lagi, khalaqakum. Khalaqa maknanya telah menciptakan ia, telah menciptakan ia, lagi kum, akan kamu, ya. Siapa yang mengambil buku tadi 4 buah? Pinjamkan satu dulu dekat satu. Nanti saya ganti, ya. Ada seorang datang kemudian. Belakang. Nanti saya ganti. Baik,
Khalaqakum. Khalaqa tu telah menciptakan apa? Ia akan kamu. Akan kamu. Jadi kum tu jadi maf'ul bi. Mana fa'ilnya? Fa'il tu pembuat. Mana fa'ilnya? Ia. Macam tu. Telah menciptakan ia. Ia tu tak nampak. Tapi kena letak ia situ. Telah menciptakan ia akan kamu. Macam tu. Jadi kum tu jadi maf'ul bi namanya. Ya. Sebab itu dalam menterjemah harfiah ni, kalau kita tepat meletakkan akan, oleh, itu mana dah pandailah harfiah tu. Ya. Nak kenal dia mesti cari fi'il. Ya. Tengok sekarang, sambungan lagi. Khalaqa, depannya lagi. Khalaqa minha zaujaha. Khalaqa, telah menciptakan ia. Ia tu jadi fa'il ya. Ia tu tak nampak ya. Pembuat dia ia. Sebab setiap fi'il madi ya, kita mesti letak ia. Kalau tak ada tanda apa-apa, kita kena letak ia dulu. Ja'alah, telah menjadikan ia. Macam tu. Qara'a, telah membaca ia. Dah ada fa'il di situ. Itu ia. Baik. Sekarang ni telah menciptakan ia daripadanya zauja. Tu zauja bari atas. Akan pasangan. Tu hatunya. Akan pasangannya. Jadi zauja jadi apa? Maf'ul bi kepada mana? Khalaqa. Kenapa jauh sangat? Tadi dekat dia, sebelah dia. Sebab diselangi oleh huruf jar. Besok tengok ya. Kalau ada huruf jar, contohnya minha tu huruf jar. Min tu huruf jar. Ya. Bila ada huruf jar, maka maf'ulnya dikemudiankan. Kalau kita dah mahir harfiah ni, kita akan boleh meletakkan makna mafhum. Contohnya, telah menciptakan ia akan pasangannya daripadanya. Macam tu ayat dia. Telah menciptakan ia, lagi apa? Akan pasangannya daripadanya, daripada diri yang satu tadi. Ya. Jadi tak. Dia cakap harta zauja minha. Dalam ayat kita tak boleh tukar. Dalam terjemahan kita boleh tukar. Tukar tu berdasarkan kepada ilmu nahu. Macam tu. Sebab zauja tu maf'ulnya. Jadi bila menterjemahkan, kalau yang dah mahir nahunya, kita terjemahkan namanya terjemahan mafhum. Mafhum faham maknanya. Jadi terjemahan yang faham. Yang fahamnya, dan telah menciptakan ia akan pasangannya daripadanya, daripada diri yang satu tadi. Macam tu. Itu namanya mafhum. Ya. Jadi tafsir harfiah ni kadang rasa macam kalau orang baru-baru belajar macam terbalik-terbalik kan. Ya. Sebab itu ya, terbalik-terbalik itu cara harfiah dia. Nanti bila dah faham nahunya, dia akan jadi mafhum pula. Faham ya, cara terjemahan yang dipahami ya, atau mafhum. Okey. Sambung lagi. Wabasa. Abasa. Apa makna basa tadi? Telah membiakkan ia. Kalau makna panjang, telah mengembang biakkan ia, panjang sangat. Telah membiakkan ia. Ya, mana fa'ilnya? Fa'il ni pembuat. Mana fa'ilnya? Ia di situ. Minhuma daripada keduanya itu Adam dan Hawa, rijalan, akan laki-laki. Rijalan jadi apa? Ni jadi maf'ul bi bari atas. Ya. Apa yang dibiakkan? Laki-laki. Tu laki-laki itu. Ya. Jadi maf'ul bi. Sebab itu maf'ul ni bari atas ya. Kalau mengikut mafhumnya macam mana? Wabasa rijalan minhuma. Macam tu. Ya. Jadi rijalan tu. Kenapa rijalan kemudian?
Diselangi oleh apa? Huruf jar. Mana huruf jarnya? Min tu. Ya, min huma. Huma tu majrur ya. Min tu huruf jar, huma tu majrur ya. Wanisaan. Wa tu ataf. Wa tu apa? Ataf. Nisaan tu maktuf ya. Maktuf. Maktuf ni maknanya yang mengikut. Mengikut mana? Rijalan. Rijalan baris atas, nisaan juga baris atas. Itu peranan huruf ataf. Dia menyambungkan bentuk baris yang sama. Ya. Kalau seandainya rijalan ni berbaris berbaris depan, rijalun, maka wanisaun. Ya. Macam tu ya. Kasiron tu namanya naat ya. Naat ni mengikut. Kasiron tu dia mengikut baris rijalan. Kalau diletak dengan perkataan waw macam wanisaan, ada di selang tu. Wanisaan ya, maknanya waw tu jadi waw ataf. Lepas waw ataf depannya apa? Maktuf. Ya, cuba sebut huruf ataf. Ingat lagi tak? Dah lama dah tak sebut ni, cuti lama ni. Ya. Waw fa summa au am imma bala lakin hatta. Ulang. Waw fa summa au am imma bala lakin hatta. Ingat lagi ya. Kalau cuti lama lagi ingat ya. Maksudnya macam ni ya. Wabasa, tengok ya, wabasa rijalan kasiro, wanisaan kasiro, macam tu. Minhuma. Minhuma. Dan telah membiakkan ia akan laki-laki yang banyak dan perempuan-perempuan yang banyak daripada keduanya. Keduanya itu siapa? Adam dan Hawa ya. Baik, sama lagi. Wattaqullaha, macam tadi juga. Wattaqu, dan ya, bertakwalah olehmu. Mana fa'ilnya? Mu tu pada mana? Pada waw tu ya. Pada waw tu lah mu tu. Dan bertakwalah olehmu. Jadi waw tu lah fa'ilnya. Jadi mana maf'ulnya? Allah. Sebab itu Allah kena terjemahkan apa penambahan dia? Ya, kepada ataupun akan. Kalau sesuai kepada, kita letak kepada. Dan bertakwalah olehmu kepada Allah. Itu cantiklah ya. Allazi tasa'alun, yang kamu saling meminta-minta dengannya, wal arham, dan dengannya dan juga memelihara kekeluargaan. Innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah adalah di atas kamu yang mengawasi ya. Allah ni baris atas sebab inna ya, bukan kerana dia maf'ul bih. Kena faham tu, sebab inna. Lepas inna, isim tu mesti berbaris atas ya. Itu Allah ya, innallaha ya. Cuba sebut inna dan saudara-saudaranya. Inna anna, lagi lakinna ka'anna, laita la'alla ya. Inna anna, lakinna ka'anna, laita la'alla. Itu ya. Kana alaikum raqibah. Kana alaikum raqibah. Kana juga ada saudara-saudara dia. Ingat lagi tak? Kana amsa asbaha zolla bata soro laisa ma fati'a ma bariha ma infakka ma dama ma zala adha. Sebut-sebutlah ya, boleh lagi ya. Ya. Raqibah di sini jadi khobar kana ya, khobar apa? Kana ya, boleh letak situlah khobar kana. Nanti kalau jumpa di baris atas macam tu, atau ni khobar kana
Ya. Macam Allah tadi isim inna namanya. Innallaha tadi, Allah tu isim inna. Yang raqibah tu namanya khobar kana. Khobar tu makna cerita. Cerita daripada kana tu raqibah. Tu ceritanya, ya, yang mengawasi. Baik, sambung lagi. Wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah olehmu akan anak-anak yatim akan harta-harta mereka, ya. Maknanya anak-anak yatim ni adalah anak-anak yang kehilangan bapa-bapa mereka, ya, dikatakanlah sebagai yatim. Ya, kita ada bahasa yatim piatu. Yatim piatu tak ada mak, tak ada bapa, ya. Kalau dulu, ya, yang mencari hasil ialah bapa, ya, jadi kaum ibu banyak ada di rumah. Jadi bila dia kehilangan bapanya, maka anak tadi pun jadilah yatim, ya, tidak ada tempat untuk bergantung, ya, mendapatkan nafkah, ya, maka dikatakanlah anak-anak yatim, ya. Dan anak yatim ni ada tahap dia, ya, sampai dia mana berdikari, ya, dikatakan cerdik, ya, dah boleh berdikari, ya, maka tahap yatim tu tak ada lagi, ya. Kalau nak ikut, ya, yatim semua banyak dah yatim ni kat sini, ya. Ya. Tapi tak ada nama anak yatim, ibu yatim, ya, bapa yatim, ya. Ya. Dah tak ada lagi anak, ya. Sebab itu kena faham tu istilah dia, ya. Anak yatim tu sehingga rusdah, sehingga dia cerdik. Cerdik tu dia dah boleh berdikari, ya. Tu dah tak ada yatim lagi. Jadi siapa-siapa yang memelihara anak-anak yatim ni, kebetulan anak yatim ni punya harta, maka bila dia dah dewasa, dia dah boleh, ya, kita anggap dia tak boros, serahkanlah harta tu, ya. Dia dah boleh berdikari dan kita tidak nampak dia boros, ya, kita serahkan harta tadi, ya. Itu bukan harta kita, itu harta bapa dia, ya, hanya kita memelihara dia. Kita pelihara dia, kita dapat pahala, ya. Itu untungnya siapa bela anak yatim, sehingga anak yatim tu jadi manusia yang berguna lah, ya. Dia bela. Dia kata Nabi, aku dengan yang membela tu macam ni. Di akhirat besok macam ni. Macam ni mana rapat, ya, rapat denganku, ya. Sebab itu, ya, nak bela anak yatim ni bukan senang, ya, besar juga ujiannya. Terkadang anak yatim ni, ya, lebih degil daripada anak sendiri, ya. Tak betul lah tengking herdik, ya. Kalau kita, ya, tak boleh sabar dengan anak yatim, ya, janganlah bela, ya. Bacalah surah Al-Ma'un tu, Ara'aital Lazi itu. Akhirnya kita jadi pendusta agama, ya. Kita dah agama dah betul, dah elok, sebab anak yatim tadi kita jadi pendusta agama. Nak mengelakkan antar rumah anak-anak yatim, ya. Itu lagi selamat. Kalau kita tak sanggup sabar, hantarlah kepada rumah anak yatim, ya. Kalau nak pahala besar, kita bela, tapi kena sabar. Itu dikatakan di sini, kalau anak yatim tadi ada harta, dah sampai masanya kita kena serahkan semula. Wala tatabaddalul khabisa bit-thayyib, dan jangan kamu tukarkan yang buruk dengan yang baik, ya. Maknanya, ya, harta yang sudah ada pada anak-anak yatim ini, ya, kita tukar dengan keburukan, ya. Maknanya bila dia sudah dewasa, ya, harta anak-anak itu dah tak ada lagi, dah habis, ya. Anak, ya, harta yang halal daripada anak yatim itu kita dah tukar daripada harta haram pula, ya. Itu, ya, kesalahan pembela.
Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, dan yang kamu makan harta-harta kamu kepada harta-harta mereka kepada harta-harta kamu. Mana kita dah campur adukkan harta dia, harta kita, tu salah. Ya. Harta dia, harta kita, tu salah. Ya. Kita dah campur adukkan. Kita boleh makan harta dia suka hati, macam mana kita makan harta kita, tu salah. Ya. Haram hukumnya. Innahu kana huban kabira. Sesungguhnya ia adalah dosa yang amat besar. Sebab itu nak bela anak yatim, nak buat rumah anak yatim, semua mesti ada ilmu. Mesti takut Allah. Kalau tak takut Allah, itu tidak berlaku amanah. Nah, bila tak berlaku amanah, tanggunglah di sisi Allah Ta'ala kelak. Baik, sekarang ni kita tengok tata bahasa lagi. Wa'atul yatama. Wa'atu, dan berikanlah olehmu. Mana fa'ilnya? Mu tu. Waw tu waw. Berikan kepada siapa? Anak-anak yatim. Itu mana maf'ul bih. Yatama tu jadi maf'ul bih. Dan berikanlah olehmu kepada anak-anak yatim. Itu maf'ul bih. Amwala, maf'ul lagi. Namanya kalau maf'ul kedua namanya maf'ul sani. Maf'ul sani itu maf'ul kedua. Jadi boleh diterjemah sampai 2 kali. Dan berikanlah olehmu akan anak-anak yatim akan harta-harta mereka. Letak akan lagi. Akan harta-harta mereka. Amwala tu. Kemudian isim dengan isim, amwalahum ni, harta-harta mereka, isim dengan isim apa hukumnya? Mudhaf ilaihi. Jadi amwala tu mudhaf, hum tu mudhaf ilaihi. Baik, sambung lagi. Wala tatabaddalul khabisa. Dan jangan kamu tukarkan akan yang buruk. Mana maf'ul bih? Mana maf'ul bih? Khabisa. Apa? Khabisa itulah maf'ul bih. Mana fa'ilnya? Pada waw tu. Tatabaddalu, pada waw dia itulah fa'il. Itu tanda jamak dia lah. Tanda jamaknya waw tu. Jadi itulah fa'ilnya. Khabisa tu maf'ul bih. Sebab itu dalam menterjemahkan, dan jangan kamu tukarkan akan yang buruk. Sebab itu saya nak katakan, mahirkan biasa ke mana nak takkan akan yang betul. Lepas fi'il. Kalau isim tu berbaris atas macam ni, lepas fi'il itu maf'ul bih. Wala ta'kulu amwalahum. Tengok. La ta'kulu amwala. Dan jangan kamu makan akan harta-harta mereka. Mana maf'ul bih? Amwala. Mana fa'ilnya? Waw tu. Ta'kulu. Atau ada waw di tu. Waw tu lah fa'il. Fa'il tu pembuat dia. Innahu kana huban kabira. Huban tu jadi apa? Tadi ada sebut tadi, huban. Khobar kana. Lepas kana berbaris atas macam ni, itu namanya khobar kana. Ini bukan maf'ul bih, salah. Khobar kana. Kabira ada tak waw? Wa kabira ada waw? Tak ada waw. Bila tak ada waw namanya na'at. Na'at dia mengikut. Na'at tu maknanya mengikut. Mengikut baris. Huban baris atas, kabiron baris atas. Dia ikut. Itu namanya na'at. Kalau ada waw, namanya apa? Waw tu atof. Depannya maktuf. Tapi kalau tak ada waw macam ni, dia baris sama, itu namanya na'at. Na'at tu mengikut. Baik, sambung lagi. Wa'in, dan jika. Khiftum, telah takut kamu. Allah, bahawa tidak.
tuksitu, kamu berlaku adil. Fil yatama, pada anak-anak yatim. Fankihu, maka nikahilah olehmu. Apa yang toba, telah baik ia. Ni asal lah ni. Dari perkataan toyib. Ya, ni toba ni. Ya. Lakum, bagi kamu, min nisa'i, daripada perempuan-perempuan, masna, dua-dua, wasulasa, dan tiga-tiga, waruba'a, dan empat-empat. Fa'in, maka jika khiftum, telah takut kamu, Allah, bahawa tidak ta'dilu, kamu berlaku adil, fawahidatan, maka seorang sahaja. Sahaja itu dalam bracket. Atau apa yang malakat, telah memiliki ia, aimanukum, oleh kanan-kanan kamu. Kanan, bukan tangan ya, kanan-kanan kamu. Oleh kanan-kanan kamu. Dalam bracket, hamba sahaya. Perkataan telah memiliki ia oleh kanan-kanan kamu, maknanya hamba sahaya. Dalam Quran besok kita jumpa perkataan hamba sahaya tu malakat aimanu. Ya, tu. Itu mana hamba sahaya. Zalika, itu, adna, lebih dekat, Allah, bahawa tidak. Ta'ulu, kamu berlaku aniaya. Kamu berlaku aniaya. Baik, ulang dulu. Dan jika
lebih dekat atau lebih hampir pun boleh. Baik, saya mas mula. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Dan jika telah takut kamu bahawa tidak kamu berlaku adil pada anak-anak yatim. Mana dia bela anak yatim. Takut tidak berlaku adil kepada anak-anak yatim ni. Fankihu ma tawbalakum. Maka nikahilah olehmu apa yang telah baik ia bagi kamu min nisa daripada perempuan-perempuan. Mana anak-anak yatim yang perempuan tadi? Masna, dua-dua, wasulasa dan tiga-tiga, waruba'a dan empat-empat. Jadi maksudnya, untuk menyelesaikan hukum, contohnya dia tidak mahu termakan harta anak-anak yatim tadi, maka dia nikahilah, dia jaga dua orang anak perempuan. Dia pelihara dua anak perempuan yatim tadi. Anak perempuan tu sanggup untuk bernikah dengan tuannya. Maka dia pun bernikah. Maka harta anak yatim tadi dah jadi harta dia, harta anak yatim. Dah suami isteri. Di situ tak ada hukum lagi anak yatim, dah jadi suami isteri. Kalau misalnya kata dia bela tiga sekali dia nikahi, tak ada salahnya. Maknanya itu dah hukum tadi jadi halal, tidak termakan lagi harta anak yatim. Kalau empat sekali, contoh macam itulah. Itu dikatakan dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat. Anak yatim itu dari satu mak bapak, sebenarnya dia tak boleh menghubungkan. Tak boleh lah. Kalau anak yatim tu daripada satu mak bapak tu tak boleh lah. Tak boleh lah. Itu elok juga dipertanyakan. Nanti sapu semua. Ini perkiraan dua-dua, tiga-tiga, maknanya dua sekali atau tiga sekali atau empat sekali. Bukan kiraan seperti Abu Talib yang kat Johor dulu kahwin sekali 9. 10. 2 campur 3 campur 4. Jumlah berapa? 9. Itu dah kahwin 9 tu. Bila ditanyakan katanya Quran boleh katanya. Masna wa sulasa wa ruba. Rupanya hisap dia macam tu. Hitungan dia macam tu. Mabuk betul budak tu. Dijumlahkan sekali. Ini maksudnya dalam ayat ini ialah kepada anak-anak yatim yang dibela untuk menyelesaikan hukum tadi, dia boleh nikahi. Dan bila dinikahi dah hukum tak ada anak yatim lagi, tapi hukum tadi dah jadi suami isteri. Maka harta tadi dah sama rata dengan suami. Dah tak ada lagi dikatakan harta anak yatim. Itu maksud di sini. Jadi hukum ini juga jadi hukum kepada umat Muhammad. Kalau berkahwin tidak boleh melebihi daripada 4 orang. Dan kepada Nabi 8 orang itu adalah khususiyah. Tidak boleh umatnya menyerupai Nabi. Sebab itu khususiyah kepada Nabi. Bukan kepada umatnya. Ini yang terbaik nikah kepada anak-anak apa? Yatim. Tapi orang banyak pilih ibu-ibu yatim. Bukan anak yatim. Dia nikah ibu-ibu yatim. Fa in hiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka jika telah takut kamu bahawa tidak kamu berlaku adil, fawahidah, maka seorang sahaja. Maksudnya Allah sendiri memberitahu kalau kamu sendiri memang tak boleh berlaku adil, seorang sahaja dah cukup. Au ma malakat aimanukum, atau apa yang telah memiliki ia oleh kanan-kanan kamu. Mana apa? Hamba sahaya. Hamba sahaya ni, dapat hamba sahaya ni adalah daripada peperangan. Jadi perempuan yang jadi tawanan tadi akan jadi hamba. Jadi hamba kepada askar-askar yang maka dibagi-bagilah, maknanya perempuan dibagi-bagi jadikan sebagai hamba. Di taraf tetap hamba selagi tidak dimerdekakan. Tapi zaman khalifah dulu dah banyak dimerdekakan. Dah kurang perhambaan lagi.
Zalika adna alla ta'ulu. Itu lebih hampir bahawa tidak kamu berlaku apa? Aniaya. Ya. Kalau boleh berlaku adil tidak mengapa. Tapi kalau seandainya berlaku aniaya, ya, itu adalah haram jadinya. Ya. Jadi haram. Itu dikatakan bila tak dapat berlaku adil maka seorang sahaja, kata dalam Quran ini. Ya. Zalika adna alla ta'ulu, itu katanya lebih hampir bahawa tidak kamu berlaku aniaya. Baik, sedikit tata bahasa dia. Hiftum di sini tidak punya maf'ul bi, ya. Dia ada fa'il saja. Allah tuksitu, Allah ni, bahawa tidak ni kita nak kenal Allah ni, Allah daripada dua perkataan. Satu perkataan alif nun an campur dengan lam alif la. Jadi an la. Sebab itu terjemahan dia bahawa tidak. Huruf asalnya apa? Alif nun lam alif. Alif nun maknanya an. An bahawa, la tu tidak. Jadi dicantumkan jadi Allah, ya, bahawa tidak, ya. Tuksitu juga ada fa'il waw tapi tak ada maf'ul bi. Fankihu, maka nikahilah olehmu, tu fa'ilnya waw, maf'ulnya ma tu apa yang, akan apa yang kalau nak terjemah. Toba, telah baik ia, itu pun tidak punya maf'ul bi tapi ada fa'il ia. Ya, masna wa sulasa wa ruba' adalah isim yang tidak boleh menerima tanwin. Perkataan masna, sulasa, ruba' tidak boleh letak tanwin. Ya, itu isim yang tidak boleh menerima tanwin. Fa in hiftum, tum tu atau fa'il kepada hif. Allah ta'dilu, ya, ta'dilu, ya, Allah macam tadi juga lah, an dengan la. Ta'dilu itu ada fa'il, tak ada maf'ul bi. Ya. Au ma malakat aimanu, ni kena tengok. Malakat fi'il, aimanu tu fa'il, lepas tu nu baris depan. Telah memiliki ia oleh kanan kamu, nampak? Aimanu, tu ya, oleh. Ya. Allah ta'ulu depannya, Allah ta'ulu. Allah tu perkataan apa? Alif nun dengan la. Dengan la, Allah. Antu sebenarnya termasuk huruf Allah ni termasuk huruf nasab. Cuba sebut huruf nasab yang lain. Bukan izan. Yang la yang dekat, yang termasuk juga huruf nasab. Likaila, likai. Sebut likaila, likai. Lian, li Allah, Allah. Allah, ni Allah. Ya. Sebab itu nak kenal dia mansub, ta'ulu asalnya ta'uluna. Asalnya ada nun. Ta'ulu asalnya ta'uluna. Ya, tuksitu asalnya tuksituna. Ta'dilu asalnya ta'diluna, sebab dimasuki oleh huruf nasab tu. Ya. Likaila, likai lagi. Lian, li Allah, Allah. Tu Allah. Ya, itu termasuk huruf nasab. Ya. Baik, sampai situ dulu, insyaAllah kita akan sambung semula akan datang. Alhamdulillah hari ini kita dapat mulakan semula kuliah kita. Ya, syukur ke atas kehadiran hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kuliah kita, insyaAllah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billah.